Empat perkara ni biasa kita lakukan ketika mana solat Jumaat. Abu Uwas Channel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel Abu Ais. Apa khabar semua? Mudah-mudahan anda semua di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baiklah, pada video kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua tentang 4 persoalan solat Jumaat. Jadi, perkara ini biasa kita lakukan ketika mana solat Jumaat berlangsung ataupun berlaku. Baiklah, bagi anda yang baru saja melihat video ataupun channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah supaya anda mendapat notifikasi video terbaru daripada saya. Okey, kita tak nak buang masa, jom kita lihat 4 persoalan solat Jumaat. Jom. Persoalan pertama, apakah hukum mendengar khutbah Jumaat di rumah? Hukum mendengar khutbah Jumaat di rumah berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan sembahyang Jumaat dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Jumaah. Jadi, berdasarkan ayat ini, setiap Muslim wajib bersegera ke masjid untuk solat Jumaat setelah azan pertama dilaungkan dan disunatkan hadir awal ke masjid sebelum azan dilaungkan, kecuali mereka yang mempunyai hajat, keperluan atau keuzuran. Okey, itu adalah hukum mendengar khutbah Jumaat di rumah. Yang terbaik adalah pergi ke masjid dan mendengar khutbah di masjid. Baik, mari kita lihat persoalan yang kedua. Soalan kedua ialah, apakah hukum solat sunat sebelum Jumaat? Hukum solat sunat sebelum Jumaat berdasarkan hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang bermaksud, telah datang Sulaik Al-Ghafani pada hari Jumaat dan Nabi SAW sedang duduk di atas mimbar. Kemudian Sulaik pun duduk sebelum dia menunaikan solat. Maka bersabda Nabi SAW, adakah kau telah rukuk solat 2 rakaat? Sulaik menjawab, tidak. Maka baginda bersabda, berdirilah dan rukuklah, iaitu solatlah 2 rakaat. Jadi, solat sunat sebelum Jumaat adalah salah satu daripada sunat rawatib dan ianya adalah amalan sunat di hari Jumaat. Oh, jadi bolehlah solat sunat sebelum Jumaat. Maka terjawablah persoalan di situ. Baik, mari kita lihat persoalan yang ketiga. Soalan seterusnya ialah, apakah makna lara di dalam khutbah Jumaat? Makna lara dalam khutbah Jumaat berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud bahawa Nabi SAW bersabda, apabila kamu mengucapkan diamlah kamu kepada sahabat kamu pada hari Jumaat dalam keadaan imam sedang membaca khutbah, maka kamu telah lara. Jadi, lara di sini bermaksud amalan seseorang itu menjadi sia-sia dan meluputkan pahala. Namun, solat Jumaat yang didirikan tetap sah dan tidak perlu diulangi semula. Lara. Itulah yang dimaksudkan lara, iaitu sia-sia ketika mana imam tengah membaca khutbah, kita melakukan perkara yang sia-sia. Selain daripada itu, bukan sekadar bercakap diam saja, main handphone, main Mobile Legend ketika mana imam ataupun khatib sedang membaca khutbah, itu pun dikira sebagai lara. Jadi, jangan buat je, rugi. Baiklah, mari kita lihat persoalan yang keempat. Persoalan seterusnya ialah, apakah hukum minum air ketika khatib membaca khutbah? Hukum minum ketika khutbah secara asasnya terdapat larangan terhadap perbuatan yang menyebabkan hilangnya tumpuan dalam mendengar khutbah Jumaat yang disampaikan. Baiknya, air minuman diletakkan berhampiran dengan tempat duduk semasa khutbah, supaya jika perlu untuk meminum air, maka tidaklah perlu untuk berjalan jauh hingga mengganggu jemaah yang lain. Perbuatan tersebut perlu dilihat kepada keperluan si peminum. Dibolehkan jika ada hajat atau tujuan menghilangkan dahaga sahaja. Itulah dia 4 persoalan ataupun 4 perkara yang biasa berlaku ketika mana solat Jumaat. Sekurang-kurangnya kita boleh tahu dan menjadi iktibar kepada kita sebagai lelaki yang mesti kena pergi solat Jumaat. Baiklah, bagi anda semua di luar sana yang telah menonton video ini, jangan lupa untuk anda semua sharekan dan sebarkan supaya orang lain juga mendapat kefahaman yang sama. Dan jangan lupa tekan butang subscribe di bawah sebagai tanda sokongan anda pada channel ini. Okey, itu saja daripada saya, Abu Was Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.